Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Syukur kita masih ada masa untuk bertemu. Syukur. Sebelum aku berangkat untuk pertandingan memanah tradisional recurve dan bebo dan compound. Aku harap semua kita di dalam rahmat dan payungan Allah Subhanahu wa taala dilindungi walau kemana saja kita pergi. Kerana doa-doa orang yang tersayang sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Itu penting. Jangan kita hidup hanya dengan doa kita sendiri. Hendaklah kita hidup berbekalkan doa-doa orang yang kasih dan sayang akan kita. Untuk apa doa dari orang yang tidak mengasihi kita? Untuk apa? Baiklah. Sebelum aku berangkat, ada perkara yang nak aku sembangkan. Ada perkara. Hidup adalah perjuangan. Bagaimana cara kita berjuang? Mungkin tak sama perjuangan kalian dengan perjuangan aku. Mungkin. Di dalam perjuangan journey kerohanian dalam HBP, WHB, QQHB. Sebenarnya perjalanan ini adalah lebih kepada jalan-jalan kerohanian yang mana kita melihat jauh ke depan. Bismillah. Tapi hari ini aku tak bermaksud untuk bercakap dari hal jalan-jalan kerohanian, cabang-cabang, liku-liku, ranting-ranting, akar dan pohon. Tidak. Kerana aku cuma nak bercakap dari hal masyarakat dan keadaan semasa. Apa yang nak aku cakapkan? Kadang-kadang aku terfikir apa? Akan sampai ke masanya nanti, satu hari nanti di dalam negara kita ni. Akan sampai masanya. Masa apa? Di mana sebuah keluarga, mungkin keluarga kalian, mungkin, atau saudara mara kalian, sebuah keluarga yang memiliki seorang anak lelaki, sampai masa yang kalian tunggu, sudahlah sampai masa, sama ada anak lelaki atau anak perempuan kau, pulang ke rumah dan bawa, kalau anak lelaki dibawanya bakal isteri, manakala anak perempuan membawa bakal suami untuk diperkenalkan kepada kedua ibu bapanya, kepada keluarga yang tercinta. Tidakkah kamu fikirkan bahawa akan sampai masa anak lelaki kamu bawa balik bakal isterinya untuk dikenalkan kepada kamu? Apa yang buatkan kamu teruja adalah anak lelaki kamu bawa bakal isterinya seorang lelaki, manakala anak perempuan kamu bawa balik bakal suaminya
seorang perempuan. Adakah perkara ini mustahil? Aku tak pandang perkara ini mustahil. Aku tak pandang. Kerana atas alasan hak asasi manusia, atas alasan hak asasi, atas alasan mereka juga manusia, punya hati, punya jiwa, punya roh, punya jasad, punya nafsu. Jadi di bawahnya bakal suami atau istrinya dari golongan sesama jenis. Dan dikatakan, apalah salah mereka mencintai sesama jenis? Tak salah kan? Tapi jangan salahkan anak-anak kalian, kerana kalian bersubahat di dalam menggalakkan perkara-perkara itu berlaku. Ialah tangan yang menghayun buai boleh menggoncang dunia. Sekarang bagaimana kamu didik anak-anak kamu di dalam memahami agamanya sendiri, di dalam memahami hubungan yang terlarang? Sama ada kamu terdiri daripada orang-orang berilmu, orang agamawan, orang-orang silat mungkin, orang-orang kebatinan mungkin, orang politik, orang yang berpegang pada agama mungkin, orang yang memperjuangkan hak asasi, NGO mungkin, atau siapapun kamu, apapun kamu, dari busuk mana, dari bukit mana, dari gunung mana, dari hutan paya atau tanah rata, dari hutan rimba, atau siapapun kamu, bumi ini dicorakkan oleh kalian. Generasi ini dicorakkan oleh orang-orang seperti kalian. Kita tengok di negara seberang. Di negara seberang, aku tahu sebenarnya di dalam negara kita ini juga perkara-perkara ini berlaku. Perkara ini berlaku, bukan tak berlaku. Di negara seberang, orang perempuan sudah berhasrat untuk jadi suami, maka dimakannya pil hormon sehingga menjadikan dia seolah-olah lelaki. Seolah-olah lelaki. Ada misai, ada bulu tangan, ada bulu kaki, ada bulu dada. Sedangkan dia seorang perempuan, dimakannya pil hormon untuk menjadi lelaki. Manakala lelaki makan pil hormon untuk jadi perempuan, apa nak jadi sebenarnya dengan muka bumi ini? Kita tak bercakap dari hal negara lain, akidah negara lain, akhlak negara lain. Kita bercakap dari hal akidah dan akhlak di dalam negara kita. Kita tak bercakap dari hal negara lain dan akhlak negara lain. Jika inilah kepimpinan yang ada, jika inilah perjuangan hak asasi yang ada, disokong oleh pemimpin-pemimpin yang kufur, yang membawa kepada laknat, apa nak jadi dengan negara kita? Apa nak jadi dengan generasi? Di mana sebenarnya tradisi kita sebagai Melayu yang beragama Islam, yang memperjuangkan akidah pendirian sebagai Melayu dan sebagai Islam? Di mana? Tidakkah kita sayang pada generasi? Islam adalah akhlak, bahkan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, itu adalah akhlak Rasulullah. Kamu nak tahu tentang Al-Quran, maka bacalah akhlak Rasulullah. Itulah Al-Quran yang hidup, berjalan, berdiri dan duduk, tidur dan baring, makan dan minumnya. Itu adalah akhlak. Al-Quran adalah akhlak. Jika ditanyakan Al-Quran yang hidup itu, Al-Quran yang hidup itu adalah akhlak Rasulullah SAW.
Jika ditanyakan pendirian akan alif itu, pendirian akan alif itu adalah pendirian Rasulullah SAW di dalam mempertahankan agama, bangsa dan negara. Tapi bagus juga apabila negara kita untuk umat dan generasi akan datang, di mana generasi bebas untuk memilih agama, generasi bebas untuk memilih hidup, nak pilih gay, nak pilih lesbian, nak pilih hubungan sesama jenis, nak pilih hubungan dengan haiwan, apa sekali. Kerana sebenarnya kita mesti faham, di dalam menerajui sebuah negara, di dalam menerajui, aku ulang, sebuah negara, janganlah kita pandang ke belakang dengan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan. Kerana Rasulullah SAW tidak mengesyorkan kita pandang ke belakang. Apa yang Nabi syorkan adalah pandang ke atas. Kita insaf. Pandang ke bumi, kita syukuri. Dan pandang jauh ke hadapan, kita denaikan, kita semaikan benih-benih perjuangan dan semangat yang sudah dirintis oleh para sahabat dan para wali, khususnya oleh para pejuang yang pernah mati kerana mempertahankan bumi, maruah, bangsa dan agama. Kita nak jadikan negara kita ni apa? Kita nak jadikan generasi kita apa? Mahukah kita sebenarnya anak kita bawa balik sesama jenis untuk jadi menantu? Mahukah? Jika itulah yang mereka bawa balik, insya-Allah Ta'ala, kamu tak rasa untuk timang cucu? Takkan. Hendakkah kamu tahu? Mahukah kamu bila kamu mati nanti, pasangan suami isteri yang datang berdoa di kubur kamu itu adalah dari jenis yang sama? Mahukah kamu? Seorang lelaki, menantu kamu atau anak kamu berdoa, diaminkan oleh istrinya yang juga seorang lelaki. Seorang perempuan mendoakan ibunya, diaminkan oleh suaminya yang juga seorang perempuan. Di mana kamu sebenarnya di barzakh itu nanti? Selepas mati, di mana kamu? Jangan nanti selepas kamu mati, kamu ditemui oleh paranormal berkeliaran di rumah-rumah tinggal, di bangunan-bangunan usang, di hutan-hutan simpan. Jangan nanti yang ditemui pocong yang berbungkus itu adalah roh kamu yang tidak diterima. Kerana kamu main peranan di dalam hala 7 sebuah negara. Untuk apa sebenarnya kamu dilahirkan jika tidak ada yang kamu perjuangkan? Jika Melayu terus bersikap jaga tepi kain sendiri, jangan jaga tepi kain orang, maka masyarakat ini akan musnah. Bangsa ini akan musnah. Bangsa ini akan hanyut oleh banjir sebesar zaman Nuh alaihissalam. Akan. Sudah kurangkah orang-orang Melayu yang berilmu? Sudah kurangkah? Aku tak nak bercakap banyak dari hal politik. Tak nak. Kerana politik bukan bidang aku. Tapi aku bercakap dari hal semangat bangsa. Aku bercakap dari hal tanah, air, bumi, negara. Kerana di bumi inilah tempat kita akan dikebumikan nanti. Satu hari nanti,
untuk aku. Dimanapun aku dikebumikan, dimanapun aku dimakamkan, aku akan tetap bersama jiwa-jiwa yang hidup dengan cinta, yang sentiasa mendoakanku kemana saja aku melangkah. Kerana nafas ini adalah nafas yang tidak akan mati. Tidak ada kematian di dalam Islam melainkan berpindah alam. Apabila aku berpindah di alam yang lain, akan aku bawa namamu yang sudah aku ukir di dalam kalbuku. Wahai bangsaku, kembalilah. Aku katakan kembalilah kepada usul bangsamu. Kembalilah. Kembalilah pada maruah bangsa. Perjuangkan agama kalian. Perjuangkan Tuhan kalian. Maruah agama dan bangsa. Perjuangkan tanah air. Perjuangkan. Hiduplah dengan lebih bermakna dan bahagia. Matilah sebagai seorang pejuang. Matilah sebagai seorang pejuang. Kerana orang berani matinya sekali. Orang yang penakut itu matinya berkali-kali. Janganlah kamu mati berkali-kali. Jangan. Dengarlah pesanku, wahai bangsa. Hidup adalah pilihan. Kita yang memilih pemimpin. Kita yang memilih dengan siapa kita akan di sini dan di sana nanti. Kita yang memilih. Hidup adalah pilihan kita. Kerana Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Diberikan kita kebebasan untuk memilih yang terbaik. Jadi kita memilih yang terbaik untuk bersama kita selama-lamanya di alam abadi. Wahai bangsaku, alangkah baiknya jika semua bangsa, khususnya Melayu, diajarkan sunnah-sunnah di dalam bersukan, khususnya memanah dan berenang. Bukan memanah dan berenang itu sebenarnya bukan hanya itu. Ia adalah tentang pilihan. Ia adalah tentang kesungguhan. Ia adalah tentang hal 7. Diri, agama, bangsa, negara, dan pilihan. Dan kita tak akan berhenti berjuang. Perjuangan ini mesti diteruskan. Mesti. Perjuangan ini mesti diteruskan. Bangsa ini mesti diwarisi oleh mereka yang benar-benar punya hati dan semangat bangsa itu sendiri. Mesti. Kita mesti sangat berani dan sangat kuat. Kita mesti sangat cekal dan sangat tabah. Sekarang aku cakap dari hal memanah. Setengah-setengah bangsa, setengah-setengah dari orang-orang Melayu, apa katanya? Di dalam memanah tradisional, ada doanya. Ada doanya. Ada caranya.
ada sunnahnya. Sehingga untuk mengangkat busur panah itu pun ada caranya. Untuk memanah itu pun ada ayat-ayat tertentu yang dibaca. Melepaskan panah ada ayatnya. Contohnya, Allah. Apabila dilepaskan string itu, dilafazkan akbar, maka ada ayat tertentu yang apabila dibaca, panah itu akan tepat kena pada sasaran. Sebenarnya semua itu tak cukup. Semua itu tidak cukup kerana agama bukanlah hanya sekadar berdoa dan bacakan ayat-ayat. Contohnya memanah. Agama bukanlah hanya berdoa dan bacakan ayat-ayat untuk memanah. Lalu panahan kamu boleh tepat ke sasaran. Tidak. Ia sangat bergantung sejauh mana kamu arif tentang panah, sejauh mana kamu arif tentang pernapasan kamu, sejauh mana kamu arif tentang latihan kamu, sejauh mana kamu tekun, kamu gigih, sejauh mana kamu tabah, sejauh mana kamu kaji di mana kelemahan kamu. Untuk jadi yang terbaik, carilah kelemahan kamu. Dan jangan berhenti di situ. InsyaAllah ta'ala kamu akan berjaya kemanapun kamu pergi. Hidup bukan hanya sekadar berserah dan berdoa tanpa sebarang latihan. Kamu rasa kamu akan dimenangkan oleh Tuhan. Kerana Tuhan itu adil, pengasih dan penyayang. Siapa yang lebih pada usaha, dialah yang akan duduk di tangga teratas. Sekarang negara di dalam kancah bahaya. Sistem pertahanan kita yang sangat lemah. Perebutan garis dasar pemilikan hak milik sempadan antara negara menjadi rebutan. Tapi kita jadi sangat lemah kerana kita tak punya kekuatan yang cukup. Bahkan pembelian alat-alat dan kapal untuk pertahanan negara diambil kesempatan, dipermain-mainkan, dipersendakan. Apabila politik digunakan untuk berbohong, untuk menipu, untuk menjadi ular. Apabila politik digunakan untuk menyelamatkan orang-orang yang ternyata bersalah, dan politik dan kuasa digunakan untuk mencari dan mencipta kesalahan orang-orang yang tidak bersalah, maka tunggulah kehancuran bangsa, umat dan negara ini apabila kita melantik orang yang salah. Sekarang negara kita dipimpin oleh orang-orang yang bertaraf Firaun, oleh orang-orang yang hidup di zaman kaum Nabi Lut. Kita tidak ada pemimpin yang boleh selamatkan kita. Di dalam bencana besar, seandainya banjir itu berlaku, tidak ada pemimpin yang layak. Sekurang-kurangnya ada sifat-sifat Nabi Nuh di dalam menyelamatkan umat di dalam bahtera. Tapi sebenarnya kita semua dipimpin oleh mereka-mereka yang bergelar kaum Nabi Lut, yang lebih berminat memandang belakang dari depan, yang lebih berminat bukan sahaja memandang ke belakang, tetapi memandang dari belakang, yang lebih berminat memihak kepada bukan anak jati tanah Melayu atas nama hak asasi. Kita dipimpin oleh orang-orang yang sikapnya adalah sikap
bangsa Firaun. Kita dipimpin oleh Abu Jahal. Kita dipimpin oleh Abu Lahab. Kita dipimpin oleh Jalut. Kasihan bangsa Melayu menggunakan politik, bahkan menggunakan agama untuk menjadikan mereka munafik. Bahkan menggunakan Kaabah itu, menggunakan umrah itu, seolah-olah umrah itu tempat mereka mencuci segala dosa yang mereka buat. Seolah-olah apabila sudah pergi melakukan umrah itu, mereka sudah diampun, dan seolah-olah apabila mereka kembali sebagai bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan jangankan umrah, haji sahaja belum tahu mabrur, ini kan pula umrah. Sedangkan kamu melakukan umrah, hutang kamu kepada generasi, kepada fakir miskin, kepada bangsa belum pernah terjelaskan oleh kamu. Kamu menunaikan umrah dengan hutang yang berkepuk-kepuk, hutang pada masyarakat, hutang pada bangsa, hutang pada agama, hutang pada Allah dan Muhammad. Kamu tidak laksanakan tanggungjawab kamu kepada masyarakat, kepada orang marhain, kepada nelayan kecil, peladang kecil, kepada orang-orang yang sukar dan terhimpit hidupnya. Kamu berhutang dengan mereka, tapi kamu masih menunaikan haji dengan wang mereka, dengan cukai-cukai yang dibayar oleh mereka. Cukai dibayar oleh semua warga, termasuk anak kecil yang baru lahir. Kamu makan cukai mereka, tapi kamu halang mereka. Kamu halang mereka untuk keluarkan wang mereka sendiri. Bahkan kamu galakkan mereka untuk berhutang di bank. Seolah-olah wang simpanan mereka di hari tua itu, seolah-olah itu wang kepala bapa kamu. Kamu mengaku kamu orang yang paling pandai dalam formula di dalam ekonomi. Formula dan ekonomi. Kamu ajarkan generasi untuk makan sesuatu yang marhain, yang rahmah, menu-menu rahmah. Sedangkan kamu makan di hotel 5 bintang. Kamu makan di atas meja yang penuh dengan hiasan. Tahukah kamu, setiap butir makanan yang kamu makan adalah titik peluh rakyat, adalah air mata rakyat, air mata orang-orang yang fakir dan miskin, air mata anak-anak yatim, air mata ibu tunggal. Kamu takkan selamat. Takkan, dan takkan. Kalaupun bukan aku, bumi ini diperjuangkan oleh mereka-mereka yang terdidik dengan jalan kerohanian. Hidup adalah pilihan. Kita pilih busana yang tepat. Kita pilih anak panah yang tepat. Kita pilih target yang tepat. Kita berusaha. Kita beramal dengan ayat-ayat. Kita
kita jalani latihan. Kita yakin dan kita tawakalkan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada. Tidak ada satu pun yang bagi aku sia-sia di dalam memperjuangkan bangsa, agama, dan negara. Kerana aku hidup, aku bernafas dengan cinta. Dan aku hembuskan nafas dengan cinta. Dan aku mati dengan cinta dan doa pada pecinta yang kasih dan sayang. Ini langkah yang tak akan mati-mati. Tak akan, dan tak akan. Kita hidup dengan berani dan melangkah dengan berani. Kita bercakap sesuatu perkara yang benar. Betapapun pahit, dia benar. Setiap yang pahit itu ubah. Setiap yang pahit itu ubah. Aku sangat berharap perjuangan ini akan sampai ke puncaknya. Dan aku sangat berharap bagi aku pusingannya sudah hampir. Kita sudah 357 pusingan, hampir pada 360 pusingan. 2 langkah lagi, semuanya akan berubah. Masyarakat akan berjaya hidup dengan penuh megah sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai negara yang penuh sejarah, penuh cita dan penuh cinta. Sebelum aku pejamkan mata, aku mau lihat anak bumi ini kembali bermaruah dengan cinta dan semangat. Oh ya, ada tanda tanya sebenarnya di dalam benak aku. Yalah, orang bodoh tentu banyak pertanyaannya. Aku nak tanya sebenarnya dari hal sebuah negeri. Selalunya negeri berdaulat. Daulat itu kerana ada rajanya. Bagaimana sebuah negeri yang tidak ada raja boleh dikatakan berdaulat? Melainkan daulatnya itu kerana adanya raja. Jadi aku nak tanyakan daulatnya sebuah negeri itu, rajanya di mana? Contohnya jika rajanya di Kedah, maka tentulah ia milik Kedah. Aku tak kata negeri mana. Aku tak katakan negeri mana. Sebuah negara yang berdaulat maka tentulah punya raja yang mendaulatkannya. Raja pula didaulatkan oleh rakyat. Bermakna kedaulatan seraja itu, sebuah negara dan raja itu,
kerana didaulatkan oleh rakyatnya. Raja tidak berdaulat dengan sendiri. Dan kerana itu, sesebuah negara itu berdaulat kerana rakyatnya mendaulatkan rajanya. Kerana doa-doa rakyat untuk rajanya, maka berdaulatlah negara itu. Maka berkatlah negara itu. Tapi bagaimana sebuah negara yang tidak beraja dikatakan punya daulat? Diambil dari mana daulat itu? Maaf kalau pertanyaan itu mungkin bersalahan. Kerana orang bodoh seperti aku, yang kurang arif dari hal sejarah, tentu banyak tanyanya. Bagi aku mudah. Hidup tak perlu yang suka-suka. Tak perlu. Jika kita ada cinta pada bangsa, pada negara, pada generasi, jika ada cinta, jika ada benih di dalam hati, tentu hidup kita akan subur dengan doa-doa yang tercinta. Pasti. Jika ada nama yang terukir di dalam jiwa, pasti ia akan cemerlang dari hari ke hari. Pasti. Kata guru, cintalah siapapun yang kamu cintakan. Rindulah siapapun yang kamu rindukan. Kelak, kamu akan tuai apa yang kamu semai. Akan. Baiklah, sebelum aku berangkat, aku doakan yang terbaik. Aku doakan yang terbaik untuk mukmin dan mukminat, untuk segala para pejuang, untuk semua yang punya semangat, punya cinta, punya hati, punya nurani. Ini adalah jalan cinta. Dan hidup atau mati, cinta hanya satu dan takkan berubah-ubah. Kerana satu langkah janji, dua langkah sumpah. Selamanya. Moga kita semua sejahtera. Asalkan kita tidak lagi memilih pemimpin yang salah. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya dengan berdoa, bukan hanya dengan ayat-ayat di dalam memanah. Ia mestilah dilalui dengan latihan dan latihan dan latihan. Kerana jika hanya dengan doa tanpa perjuangan, tidak akan ada yang berubah. Tidak akan. Kerana tidak ada tangkal di dalam meraih sebuah kejayaan. Tidak ada tangkal di dalam menggapai kecintaan, kecuali ketabahan, kecuali
perjuangkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika kita diberi hanya satu anak panah, maka panahlah dengan tepat. Dan yakinlah, hidup ini hanya untuk yang menepati. Wassallallahu ala Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.